Assalamualaikum apa khabar? Kembali bersama teman semula Amir Sufi di dalam channel teman. Jadi lama teman tak buat orang kata video dalam sembang-sembang ataupun sebagainya. Jadi hari ni teman kembali balik dengan orang kata sembang tentang filem terbaru yang teman akan keluarkan esok, filem pendek terbaru di bawah arahan teman, iaitu adalah ini dia. Filem ini iaitu yang bertajuk adalah Golongan Intelektual. Jadi apa yang teman nak bagi tahu hari ni adalah berkaitan dengan detail-detailnya tentang filem ini. Jadi itu yang pentingnya kamu kena tengok hari ni. Apa pengisian pengisian untuk filem pendek Golongan Intelektual ni, apa dia punya penceritaan dan sebagainya. Jadi setelah lama teman tak buat, teman nak bagi tahu lah pasal last teman buat video di YouTube adalah cerita Kala Tiba Siang Hening. Jadi selepas itu teman agak banyak sedikit kerja, banyak sikit komitmen, macam-macam lah. Jadi teman akan khabar selepas ini apa dia. Jadi jom kita pergi ke Golongan Intelektual. Apa yang ada dalam Golongan Intelektual ni. Mau kita dengar apa teman nak khabar pada kamu. Okey kamu, jadi mau teman bagi tahu dulu untuk kesempatan itu. Sebenarnya beberapa hari selepas teman shoot Kala Tiba Siang ni dan keluar dan sebagainya, itu teman last post video. Lepas tu teman tak apa, teman nak bagi tahu di sini, nak bagi tahu minta maaf pada kamu semua kerana teman agak sibuk, agak banyak komitmen. Sebab teman ada, selepas itu teman ada pergi sehari selepas tu lepas keluar cerita Kala Tiba Siang ni tu, teman pergi ke seminar Sembang Santai Sutradara arwahnya Mamat Khalid dalam kenangan di Pustakaan Negeri Perak. Untuk kesempatan itu teman nak ucapkan kepada mereka terima kasih. Banyak artis yang ada pengalaman, terutamanya Uncle Hassan Talib dan Abang Amin Khalid, anaknya arwah Uncle Mamat Khalid, yang banyak berkongsi pengalaman di sana. Jadi ini dia, teman ada buku cerita Sutradara Mamat Khalid. Setakat ni teman dah baca semua jadi banyak inspiration yang teman dapat daripada buku ni, dan juga daripada Uncle Hassan sendiri, Hassan Talib ya. Siapa kenal Hassan, siapa tak kenal Hassan Talib kan? Uncle Hassan. Banyak yang teman dapat bagaimana nak menghasilkan sebuah filem, orang kata filem Melayu sejati. Dan filem Mamat Khalid sebenarnya bukan filem komedi, dia adalah parody, iaitu mengajak orang untuk mengertawakan sesuatu. So itu yang kita belajar untuk menghasilkan sebuah filem lah. Jadi selepas itu pula teman banyak kerja sikit, and then editing dan sebagainya. Selepas itu teman pergi ke casting. Untuk kesempatan itu teman tahu Abang Faindra, Abang Mika, dan juga Abang Mikael Andre, dan juga Abang Syabah Syah tengok ni. Teman nak ucapkan ribuan terima kasih khas untuk Dema kerana menganjurkan casting di Sarampot and Studio ya, untuk mencari muka-muka baru di sekitar Ipoh, luar bandar ni. Untuk kesempatan itu, sebelum teman mula ni, teman nak mengucapkan ribuan terima kasih Abang Faindra, Abang Mikael Andre, dan juga Abang Syabah Syah, mereka yang buat casting ni. Alhamdulillah teman pergi ke sana menyertai, banyak belajar, menyembang dengan Emma tentang ilmu perfilman, signature filem, bagaimana nak menghasilkan filem ya, insya-Allah. Dan juga casting tu lah. Dan juga satu lagi adalah orang kata menjadi pengarah, pelakon. So macam-macam yang kita belajar. Dan teman ambil peluang untuk jadi clapper, try jadi clapper. Kita try bermula di belakang takbir. So alhamdulillah teman dapat belajar macam-macam. Balik tu walaupun lah hujan tapi puas hati, dan kita dah buat yang terbaik, dan kita dapat belajar dengan orang yang dah ada dalam industri perfilman yang dah lama, seperti Abang Mikael Andre pelakon, siapa yang tak kenal, adik kepada Pira Andre dan sebagainya, dan anak kepada pelakon terhebat Siniwati Kartijatan. Jadi untuk kesempatan itu teman ucapkan terima kasih kepada Sarampot and Studio dan juga Abang Mikael Andre. Semoga orang kata projek ini berjalan dengan lancar, insya-Allah. Jadi okey, kita terus kepada filem pendek arahan teman, iaitu Golongan Intelektual. Jadi yang pertama adalah teman nak bagi tahu tentang macam mana teman dapat idea untuk menghasilkan filem Golongan Intelektual ini. Apa yang boleh teman kabarkan kepada koma adalah memang teman dapat idea untuk menghasilkan filem ini adalah berdasarkan kehidupan teman sendiri, pengalaman teman sendiri. Walaupun umur teman semuda ini, tetapi pengalaman yang teman ada tu teman gunakan sepenuhnya untuk menghasilkan filem pendek Golongan Intelektual ni. Berdasarkan apa yang dah kita pergi berhijrah, belajar, mendengar cakap orang yang dah ada dalam filem ni. So teman banyak gunakan dalam pengalaman hidup teman. Walaupun umur muda seperti ini, tapi ada sedikit pengalaman
Yang orang kata pengalaman tu bukan fiction, yang kita alami sendiri dan kita nampak sendiri dan kita rasa sendiri. Jadi itu yang teman masukkan di dalam golongan intelektual ini. Macam kalau tiba siang ni ada yang fiction sikit kan. Tapi di dalam golongan intelektual, no, tak ada yang fiction. Benda yang nak disampaikan tu, benda yang nak disampaikan bukanlah cerita tu. Cerita tu memanglah teman reka sikit kan, tukar dan sebagainya. Tapi benda yang nak disampaikan tu adalah bukan fiction, memang betul, memang ada. Contohnya daripada segi sudut bangsa kita, daripada segi sudut agama, daripada segi sudut orang kata sikap ini banyak yang teman sampaikan di dalam filem pendek golongan intelektual ini. Nama pun golongan intelek. Intelek adalah bermaksud adalah golongan bijak pandai. Jadi teman khaskan filem ini bukan nak sindir semata-mata. Kalau kita menyindir untuk kebaikan, tak apa sebenarnya kan. Jadi teman sindir untuk kebaikan, untuk menyedarkan. Itu yang teman cakap, ada kebaikan, keburukan dan juga ada orang kata pengajaran. Pengajaran itu penting. Kalau kita nak sindir, ada pengajaran untuk dia berubah, it's okay kan. Bukannya kita nak sindir dia untuk bagi dia jatuh ke apa. Tapi filem ini bukanlah sindiran yang ni, tapi memang untuk bangsa kita, agama kita, sikap kita yang tak pernah berubah. Jadi itu teman dapat idea daripada pengalaman hidup teman, experience teman, apa yang teman nampak, apa yang teman lalui dan apa yang teman rasa. So golongan intelektual ni berdasarkan hidup teman sendiri, pengalaman hidup teman yang macam ni kan. Ada pengalaman juga. Dan yang keduanya adalah sinopsis cerita. Jadi sinopsis dia berkaitan dengan storyline jugalah. Cerita ni dia mengisahkan seorang mahasiswa universiti lulusan luar negara yang dikenali sebagai Saleh, watak Saleh yang dimainkan oleh teman, main karakter. Dan dia ni pada satu hari pulang ke kampung. Dan dia pulang ke kampung tu dengan keadaan yang berbangga diri. Sebab dia ni ialah orang U luar negara pula kan. Balik pada awalnya lah dia berbangga diri. Jumpa orang kampung, kawan-kawan kampung pun dia berlagak dan sebagainya. So ini yang teman cakap sikap tadi. Tapi di dalam cerita ni, sikap itu dan dialog skrip-skrip yang teman buat yang dilontarkan tu, nampaklah dia ni seorang yang berbangga, seorang yang berlagak dengan apa yang dia ada. Dengan orang kawan-kawan ni di kampung ni tak ada apa kan. Tapi itulah dianya, orang yang bijak pandai tetapi begini pula begitu dan sebagainya. Itu kamu akan tengoklah untuk kamu faham kan. Tapi insya-Allah kamu memang faham. Berdasarkan skrip-skrip yang dilontarkan oleh pelakon-pelakon kali ni, memang kamu akan senang faham. Dekat tengok official trailer tu pun kamu dah akan fahamnya kan. Dan sebenarnya kita sambung, dia ni berbangga diri pada awalnya. Namun sebenarnya dia ni dah kena buang daripada universiti dia tu. Disebabkan ada masalah tidak membayar wang pengajian dan masalah disiplin, dia dibuang daripada universiti dia. Jadi dia balik ke kampung ni, untuk mencari kerja. Disebabkan dia dah dibuang daripada universiti dia di luar negara. So itulah cerita dia. Jalan cerita dia, sinopsis cerita dia berkaitan dengan seorang kalau nak faham secara pendek ni, seorang mahasiswa universiti luar negara balik ke kampung, bangga diri, nak tunjuk dia bangga diri lah, dia lulusan luar negara dan sebagainya daripada U kan, daripada awalnya. Dan namun sebenarnya dia ni dah kena buang daripada universiti dia sebabkan masalah disiplin, disebabkan tak bayar yuran. Dan sebenarnya dia balik ni untuk cari kerja sebenarnya, sebab dah kena buang daripada U kan. Tu dia punya sinopsis cerita dia lah kan, sedikit sinopsis cerita dia. Dan kali ni lain sikit lah cerita dia kan. Tak pernah teman buat cerita ni, nampak ke arah moden sikit. Walaupun lagu-lagu yang digunakan tu orang kata agak lama, tapi memang kena, lagu tu memang kena. Okey, jadi yang ketiganya adalah pelakon. Okey, pelakon kali ni apa yang boleh teman cakap adalah pelakon-pelakon biasa teman selama ni pelakon. Ada Muzaimin, ada teman, ada Haris Hafiz dan juga bantuan daripada Fikri RR sebagai assistant director. Jadi 3 orang kali ni berlakon. Walaupun 3 orang, tapi message nak disampaikan tu bagi teman memang nampak apa nak disampaikan tu memang nampak. Bagi teman nampak tang mana, nampak tang skrip lah. Tang skrip dan nampak dia punya karakter seseorang tu. Kan, macam teman bawa watak Saleh ni. Saleh ni ada seorang mahasiswa tu. Jadi teman kena bawa watak dia sebagaimana dia punya karakter dia dan sebagainya kan. Jadi dalam cerita ni ada 3 watak. Saleh, seorang mahasiswa universiti tu teman. Hasan, seorang pengusaha kedai di kampung ni, iaitu kawan lah. Cuma Saleh ni lebih tua daripada Hasan. Dan juga Hamid ni Haris. Hasan ni Muzaimin adalah pengusaha warung. Hamid ni orang kampung yang lepak lah, tapi dia berkawan. Cuma si Saleh ni lagi tua daripada dia orang dua ni. Itu watak dia.
Ya, Saleh mahasiswa, Hasan pengusaha kedai, pengusaha kedai, dan juga Hamid adalah seorang penganggur lah, macam penganggur lah di kampung ni. So macam tu. Tapi dia orang ni kawan, si Saleh lagi tua. Jadi itulah pelakon-pelakon ni kali ni. Walaupun 3 orang, sangat-sangat boleh memainkan karakter dan boleh menyampaikan sesuatu lah kali ni bagi teman kan. Daripada skrip tu boleh menyampaikan sesuatu. Dan yang keempat adalah pengajaran kebaikan dan keburukan dalam cerita ni. Macam teman cakap tadi kenapa teman tulis? Senang, teman boleh teratur dia susun. Pengajaran kebaikan dan keburukan dalam cerita ni adalah banyak. Berdasarkan apa teman cakap, berdasarkan skrip yang dilontarkan oleh pelakon-pelakon kali ni, terutamanya watak Saleh dan juga watak Hasan pada ending scene. Banyak untuk menyedarkan seseorang yang bersikap seperti ini, bukan seseorang ataupun sesetengah masyarakat intelek ini. Bagi teman, bukan teman nak target masyarakat intelek bijak pandai ni adalah nak judge dia adalah seorang yang sangat sombong, belagak dan sebagainya. Tetapi tidak. Sesetengah memang begitu. Sebab sikap orang Melayu, kita begitu. Memang teman jumpa orang yang macam tu. Jadi teman buat ni atas sebab bukan nak mengata dia, nak sindir dia semata-mata, tapi untuk menyedarkan dia dan juga untuk menyedarkan masyarakat yang lain. Itu tugas utama teman sebagai untuk berkarya kali ni. Walaupun teman ni bukan film director dan juga bukan anak seni. Jadi teman berkarya ni untuk bagi tahu orang tentang benda inilah, kan? Berdasarkan pengalaman kita sendiri kebaikan ni. Kebaikannya adalah kita boleh menyedari kita boleh sedar, oh aku macam ni, oh aku pernah jumpa orang macam ni, aku pernah gini-gini, kan? Jadi itu kebaikan. Daripada segi keburukannya adalah bagaimana karma orang sekarang ni, karma generasi sekarang ni panggil karma lah. Generasi sekarang macam-macam lah kan. Kalau generasi dulu tak ada lah kan. Sebab generasi sekarang ni banyak orang just sunat laser dan sebagainya. Tapi apa yang teman boleh cakap, generasi sekarang tak semua macam tu. Macam teman sendiri generasi sekarang, generasi 2000 tak semua macam tu. Teman sendiri pun minat lagu-lagu lama dan juga tak berminat sekarang ni kan. Jadi itulah, orang Melayu dia judge tu kuat. Memang sikap orang kita tak mengata sesiapa, tapi sikap tu macam tu. Jadi dalam filem ini macam-macam yang teman sampaikan dalam golongan intelektual ini. Daripada segi sudut sikap tu yang paling banyak. Sikap tu yang paling banyak. Sikap sombong, belagak, sikap pengangguran dan tak bekerja, sikap berusaha, sikap orang macam-macam lepak dan sebagainya. Tapi yang lebih yang teman nak targetnya adalah watak Saleh. Teman nak bagi audien koma semua tengok watak Saleh ni. Pernah tak kamu jumpa orang begini? Pernah tak kamu jumpa berperangai seperti ini? Golongan yang intelek tapi berperangai seperti ini. Intelek tu mau ulang sekali lagi adalah golongan bijak pandai bukan golongan biasa-biasa. Bijak pandai, intelek. Nama pun dia ni mahasiswa universiti, confirm lah dia golongan intelek. Tetapi intelek dia tengoklah macam mana. Wang pengajian tak bayar, masalah disiplin. So, adakah itu seseorang yang menggambarkan dia ni orang yang betul-betul intelek? Intelek ni dia bagus daripada segi semua, tau. Setiap manusia memang tak sempurna, tapi dia ni perfect daripada semua ni. Bukan setakat bagus, aku ni orang universiti, aku dah belajar ni, aku tahulah aku gini. Itu ada disampaikan dalam filem ni. Teman jujur cakap, kau kena tengok. Itu sebab dalam official trailer teman berbual sikit sangat. Sebab kalau berbual banyak, kau takkan tengok lah, sebab kau dah tahu. Sebab nampak sangat. Dan senang nampak lah sebenarnya kan. Senang nampak lah. Contoh, yelah, aku belajar di luar negara, aku tahu lagi gini. Kamu kena cakap aku lebih tua, aku ada pengajaran sikit. Orang tua lagi daripada aku pendengar cakap aku tau. Ni pendengar cakap aku, hormat aku. So, bagi teman, ini ke orang intelek? Orang hormat dia sebabkan dia ada pelajaran yang tinggi. Dia boleh bantai orang sebabkan dia ada pelajaran. Adakah ini golongan intelek tu? Kamu boleh ni. Adakah ini golongan intelek? Golongan intelek ni, intelektual ni adalah golongan yang bijak pandai. Dia bagus dari segi semua. Dia tahu daripada sudut agama. Nak begini, nak judge orang. Adakah judge orang tu dikategorikan intelek? Nak menegur orang tu ada cara dan sebagainya. Jadi setengah orang, ada setengah masyarakat kita berperangai seperti ini. Dia menggunakan apa yang dia ada untuk dia bantai orang yang tak ada apa yang dia ada. Tambah pula orang tu bawah lagi pada dia, memang senang lah. Tapi itu yang ini teman cuba sampaikan kepada audien. Orang-orang macam ni bukan golongan intelek. Bukan golongan intelek. Dia is a fake intellect. Fake people intellect bagi teman lah.
hanya belajar luar negara, tetapi masalah disiplin dia sendiri, masalah disiplin orang pengajian tak bayar. Di mana nak majunya seseorang Melayu tu? Dia mengata orang, tapi dia sendiri berperangai macam tu. So itu yang teman cuma sampaikan. Panjang ya Roma. Panjang. Sebab teman nak terang kat sini, risau Roma tak faham. Tapi filem ni memang senang faham lah. Nampak sangat. Jadi lokasi penggambaran. Okey, untuk kali ni filem pendek golongan intelektual ni apa yang boleh teman khabar. Filem ini adalah sebuah filem yang santai. Simple gila. Simple benar. Daripada segi sudut lokasi, memang teman hanya menggunakan warung. Sebab teman menggunakan warung tu lagi adalah disebabkan signature kampung tu. Nak nampak signature kampung. And then menggunakan kawasan sekitar, nak nampak kat signature kebun. Menampakkan kampung lah. And then nampak rumah kampung, dia bawa balik kampung dan sebagainya. Seorang mahasiswa universiti ni bawa balik kampung, bawa balik Malaysia Jadi apabila kita nak menemukan orang luar negara ni, orang U ni, mahasiswa U ni, dengan orang pengangguran kampung yang sama dengan dia ni, so warung lah. Memang orang Melayu memang suka jumpa dia di kedai kan, minum kopi dan sebagainya. Jadi teman teruskan untuk set warung, perjumpaannya di situ. Dan di situlah banyak orang kata ni simple kali ni simple. Kita main warung, kita main kebun, kita main jalan depan, tak jauh. Tapi apa yang penting bagi teman message yang kita nak sampaikan kepada anak Melayu kita ni, kepada bangsa kita ni, kepada agama kita ni, kepada orang masyarakat kita ni. Itu yang penting bagi teman. Set ni tak penting. Memanglah penting jugalah untuk nampakkan real dan sebagainya. Itu kita boleh letak belakang disebabkan kita punya maintenance. Teman maintenance tak apa kuat, teman jujur lah. Tapi yang penting message kita nak sampai tu, jalan cerita kita, sinopsis cerita kita dan juga knowledge audience tentang cerita kita. So itu yang kita kena utamakan. Bagi teman, alhamdulillah filem ni teman tengok sendiri pun teman nampak. Yelah, orang Mika boleh lah nampak Mika directornya kan. Tapi bagi teman nampak lah, memang nampak. Daripada segi sudut bercakap, teman nampak dah dia punya karakter ni. Macam mana karakter Salih ni, macam mana karakter Hassan ni, macam mana karakter Hamid ni, macam mana kan. Ni kamu boleh nampak. Dan yang akhir sekali adalah harapan teman. Okay, untuk teman punya hope kali ni. Hope. Harapan teman untuk filem pendek golongan intelektual ni adalah kesedaran dan juga orang kata pengubahan. Memang sukar untuk masyarakat kita orang Melayu, agama Islam kita ni nak berubah seperti mana yang teman harapkan. Iaitu tak ada yang berkelakuan seperti ini. Tetapi memang susah nak ubah. Masyarakat kita orang Melayu, bangsa Islam, umat Islam ni susah nak ubah. Kita boleh bercakap, ubahlah gini. Kenapa sampai sekarang tak berubah? Bagi tu, kenapa sampai sekarang kita tak boleh ubah? Sebab kita hanya bercakap. Dan kita tak berubah. Tak ada nak berubah. Kalau setakat seorang hanya bercakap, yang lain tak buat, tak guna. Jadi macam mana kita nak mengajak semua orang buat? Kita berdakwah begini. Orang tetap sama. Ada juga segelintir yang takkan ikut. So macam mana kita nak bagi 100% tu boleh ikut? Memang payah. Kita tak cakap mustahil. Tapi kalau daripada rate 100% tu, boleh kita bagi 92%. Memang ada segelintir yang takkan ikutnya. Kan? So itu yang susah. Jadi yang pertama teman cakap tadi, kesedaran. Teman harap sedarlah masyarakat kita ni, Melayu ni, umat Islam kita ni sedar tentang perkara ini. Jangan mengamalkan sikap seperti ini. Jangan menjadikan orang kata apa yang kita ada ni lesen untuk kita judge orang, untuk kita bantai orang. Kalau kita Perdana Menteri, contohlah, kita bantai orang tu, kita boleh jatuhkan dia sebab kita Perdana Menteri. Kuasa macam tu. Itu bukanlah. Itu bukan golongan intelektual lah. So itu teman cakap, golongan intelektual, golongan bijak pandai ni, nama nak dia bagi tu besar tau. Sebab apa teman target kepada universiti? Sebab dah tentu dah yang masuk universiti ni semuanya orang yang pandai. Teman tak cakap lah, masuk Giat Marah ni bukan orang pandai. Tak ada, bukan. Dah tentu pandai sebab dia dapat. Kan? Universiti ni bukan senang nak masuk luar negara pula kan. You ingat boleh ke you 3A masuk universiti luar negara?
world you world punya. Universiti luar, universiti dunia katakanlah kan. So itu memang teman reka lah, you world kan. Jadi benda nak disampaikan tu yang penting. Jadi bagi teman, ubahlah kesedaran itu. Dan bagi teman tu nak menegur ataupun nak menasihati mungkin, ada cara dia. Sebab di dalam agama kita, menegur ada caranya. Menegur bukan sampai menyakitkan hati orang tu. So bagi teman, dalam filem ni teman sampaikan benda tu. Sebab si Saleh ni lain watak dia kan. Watak dia sangat lain lah. Sindiran yang tinggi bagi teman kepada orang yang berseperti ini. Jadi teman harap bukan sengaja teman sindir. Teman berharap teman sindir ni supaya kau ubah. Teman tak nak saudara sesama Islam teman berperangai seperti ini. Berat, sangat berat. Sebab kita ni melibatkan hati orang. Orang tak maaf, mati kita. Kalau kita cakap depan ni agama bodoh lah, dia dengar kan. Tapi kamu mengata macam tu dan dia punya perasaan tu dia pendam, bahaya kau mah, bahaya yuk kan. Ya rumah di pada masyarakat esok kan. Bagi teman-teman nak sedarkan saudara sama Islam teman, yang bukan Islam pun boleh tengok. Sebab benda ni tak digalakkan dalam agama mana-mana. Tak digalakkan dalam agama mana-mana. Buat sikap macam ni, menggunakan aku ni, tu wakil rakyat pun dengar cakap aku tak, sebab aku ada kelulusan. Malas lah nak sombong. Apa itu saja dah sombong. Apa yang dikatakan malas nak sombong? Apa yang dikatakan tu? Adakah ini golongan intelektualnya? So itu macam cakap golongan intelektual, tajuk dia tu kali ni tu besar. Okey, jadi itu saja harapan teman. Harapan teman dua, kesedaran dan perubahan. Cubalah perubahan ya. Kalau boleh, tapi kesedaran tu teman harap. Teman tak harap view tinggi ke, itu bonus lah. Kalau ada lah Tapi teman harap komen, like, share and subscribe, komen dan juga share lah ya. Jangan lupa untuk golongan intelektual, arahan daripada teman, starring dibintangi oleh Muzaimin, M. Amir dan juga Haris Hafiz, assistant director by Fikri RR. Yang akan dikeluarkan esok iaitu adalah filem pendek golongan intelektual pada 15 Ogos 2023, besok hari Selasa jam 9 malam di YouTube channel teman ni, Amir Sufi, AMIR SUFFI double F SUFFI, jam 9 malam secara tayangan perdana ataupun premier di YouTube channel teman. Okey, jangan lupa. Itu saja daripada teman. Teman harap kau mendengar dan kita sama-sama boleh ubah benda-benda macam ni. Teman tak cakap pada orang, teman sendiri pun kena ubah benda-benda macam ni. Jadi sama-sama kita berubah ke arah kebaikan untuk masa akan datang dan menyampaikan sebuah naskah karya yang orang kata lebih nampak apa yang kita nak sampaikan. Jadi itu saja untuk kali ini. Dan sebelum teman lupa, OST kali ni adalah kita ada MV macam teman buat dalam Kala Tiba Siang ni. Kali ni kita ada MV juga. Lagu daripada nyanyian asal daripada Herman Tino, Mengapa Dikenang Mengapa Difikir. So memang lagu tu memang kena, tajuk pun dah kena dah dengan seorang mahasiswa universiti ni. Mengapa dia nak kenang lagi dah, mengapa dia nak fikir lagi dah. Itu tajuk kali ni. Dan nyanyian semula tu daripada M. Amir. Bukan lagu daripada bukan suara Herman Tino, suara daripada M. Amir lah. Kita nyanyi balik dan kita buat MV kali ni. Cuma teman tak akan spill MV tu sebab itu adalah orang kata untuk ending. InsyaAllah kamu tengok lah kot ada ke ending lah. Mungkin akan teman ubah kan. Kamu tengok lah nanti bila dia punya keluarnya ending, dia punya MV tu. Okay, jadi itu saja bagi teman. Itu saja daripada teman Amir Sufi. Jangan lupa esok temu janji kita. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.